Ground Penetrating Radar. Ia adalah salah satu kaedah geofizik yang menggunakan digital radar untuk mendapatkan gambaran di bawah tanah. Kaedah non-destruktif ini menggunakan sinaran elektromagnetik dalam jalur gelombang mikro, USB, UHF dan VHF, spektrum radio, dan mengesan isyarat yang dipantulkan dari struktur yang terdapat di bawah permukaan tanah, di mana GPR dapat mengesan pelbagai jenis objek, masuk batu, tanah, ais, air tawar, turapan dan juga struktur. Dalam menggunakan teknik yang betul, jurukur dapat menggunakan GPR untuk mengesan objek di bawah permukaan, perubahan sifat bahan, kekosongan dan retakan. Untuk pengetahuan, GPR ini digunakan untuk kaedah-kaedah pengukuran utility, di mana bila kita menggunakan GPR, kita akan dapat detect beberapa parabola ataupun hyperbola. Kita akan dapat apa yang terdapat di dalam permukaan. Sebagai contoh, dia akan dapat detect pipe kabel, pipe air, pipe kabel, ataupun keretakan di bawah tanah, ataupun kita boleh kaji ketupatan sesuatu simen tu, atau kita boleh kaji pipe kat dalam tu bocor atau tidak. Semua kajian-kajian ini telah dilakukan oleh para pengkaji untuk tahu apakah kemampuan GPR ni untuk detect something yang ada pada bawah dasar permukaan tanah. Kebanyakan model-model GPR akan didatangkan dengan dua frekuensi, di mana frekuensi yang rendah digunakan untuk mencerah objek yang lebih dalam dan frekuensi yang tinggi untuk mencerah objek yang lebih cetek ataupun rendah. Ini adalah konsep pantulan GPR, di mana transmitted pulse ni dihantarkan daripada transmitter, iaitu GPR lah. Dia akan hantarkan kepada buried object, ataupun contoh sebagai yang ni adalah objek pipe sebagai contoh. Dia akan hantarkan pulse ataupun denyutan, dan dia akan dipantulkan semula kepada receiver untuk memberikan parabola. So dalam skrin nanti, bila anda menggunakan GPR, anda akan nampak satu bentuk curve ataupun circle parabola, memberikan indikator bahawa di kawasan itu terdapat satu pipe ataupun barang-barang ataupun objek lah. Pancaran isyarat gelombang elektromagnetik yang mengesan satu objek boleh terpantul, terbias dan kadang-kadang tidak perlu kembali kepada antena untuk diterima isyarat tersebut. Kaedah ini bergantung kepada semua jenis objek yang bersifat kepada pengalir, iaitu konduktor, elektrik ataupun penebat. Kat sini kita panggil kepada dielectric ataupun conductivity. Apabila ia mempunyai dielectric ataupun conductivity yang berbeza, ia akan efek atau memberi kesan kepada receiver ataupun transmitter ataupun receiver menerima isyarat gelombang yang telah dipatah balik pada alat tersebut. Yang ini juga memain peranan penting lah. Maksud saya, konduktor dengan dielectricity tu memain peranan penting untuk mendapatkan apa yang terdapat di dalam kawasan permukaan tanah tersebut. So, alat yang seterusnya adalah pipe cable locator, PCL, ataupun electromagnetic locator, EML. Alat ini juga digunakan untuk pengukuran utility, di mana ia juga menggunakan gelombang elektromagnet. Ia amat ringan dan mudah digunakan, beratnya hanya sekitar 2 kilo dan memberi kuasa bateri sehingga 23 hingga 25 jam. Dia akan mempunyai bunyi apabila kita melalui satu kawasan yang mempunyai elektromagnet yang tinggi, akan berbunyi. Ia digunakan secara berpasangan, iaitu pemancar dan penerima. Terdapat 3 cara pengesanan, iaitu AC/DC, direct clamp ataupun induction. Seperti anda tengok, RD8100 ni adalah pengesan dia. Yang ni ialah dia punya set pemancar dia. Ada terdapat utility yang mempunyai conductivity yang tinggi ataupun daya elektromagnetik yang tinggi. Sebagai contoh, pipe-pipe besi ataupun pipe kabel. Apabila kita mengukur pipe-pipe kabel ni, dia mempunyai conductivity dan juga daya elektrik yang tersendiri. So, dengan menggunakan pemancar set penerima ni saja, RD800 ni, dia dapat mengeluarkan bunyi. Apabila kita detect seperti dalam gambar, apabila kita melalui kawasan tersebut, signal akan dipancarkan dan terus mendapat pada penerima tersebut, dan dia akan menghasilkan bunyi. Beza pula dengan direct clamp ataupun induction, ia memerlukan set pemancar, di mana direct clamp ni kita selalu gunakan pada pipe air.
pipe air ni kita akan clampkan dia pada pipe air, dan pemancar ini akan mengalirkan conductivity ataupun beberapa signal untuk dialirkan pada pipe-pipe yang kita nak detect tu. So kita akan teruskan cara pengesanan dan kita dapat lakarkan ataupun kita dapat tahu di mana kedudukan pipe-pipe yang tertimbus ataupun tertanam.